Betapa takutnya kita dengan virus, akhirnya terlekang hubungan dengan Allah. Jadi dari hari ini bumi Allah, bukan bumi kita. Betul? Yang jadikan virus, kenapa dia buat di China? Karena itu bukan kerana ada kelawar, ada apa, ada itu. Karena itu pilihannya Allah. Kita hanya merancang alasan. Kalau kita nak marah orang kan cari alasan. Kenapa kita nak kawan dengan dia? Dia tu ya. Kenapa kau tak suka dia? Ya. Betul ke tak betul? Dia tu orang kedekut. Sebab aku tak suka kawan dengan dia. Betul ke dia kedekut? Belum tahu. Andaian kita, betul tak? Kenapa Allah pilih di China? Okay? Kaum warga Islam, kawasan yang dulu ibu negara Islam, yang ada ribuan masjid. Okay? Kalau bandar itu. Sekarang ini reporter ataupun yang pengkaji pergi, tidak ada masjid. Semua masjid kubahnya dibuang. Kan kalau binaan Turki kan masjidnya gah. Boleh nampak? Bayangkan ada satu wartawan tu pergi satu bandar. Dalam bandar itu ada 120 masjid. Bila tengok di Google tinggal 2. Dia pergi cari tempat tu, dah tak boleh solat. Tak boleh solat dah. Kapet tak boleh pijak. Sudah jadi museum, boleh tengok saja, tak boleh masuk. Ya. Dan CCTV-nya 101%. Kalau kita ngadap begini je, 7 CCTV-nya. Tak, supaya pastikan tak ada yang solat lagi. Dan semua orang yang bawa jatuh ya. Opin. Melawan kan jatuh. Dan semua pemandu taksinya walaupun orang Islam, tapi diperaturkan tidak boleh bercakap dengan pelancong. Siapa yang dibawa tak boleh cakap. Nak bagi salam pun tak boleh. Bayangkan. Dianggap salah. Setiap taksi ada CCTV. Setiap hotel ni keliling ni macam jadi separuh bulatan CCTV-nya. Punya susah. Punya tandanya Islam. Tak ada ruang untuk solat sikit pun. Ya kan? Di masjid memang cari masjid nak solat, tapi tak boleh solat. Dibuang semua, yang diroboh-roboh dah memang roboh yang kecil, yang luar bandar pun roboh ke semua dah. Tak boleh solat. Tapi yang ada pun tak boleh solat, sudah jadi museum. Semua kubah semua dicabut supaya tak nampak lagi logonya masjid. Itu dah berapa tahun yang lalu. Bermakna layak tak kalau Allah hentak dia? Kan? Kalau bercakap, dan CCTV itu semua sampai ke polis. Dari hotel sampai taksi sampai masjid, walaupun dah diuntuk, dah jadi museum, tetap CCTV-nya tetap. Bayangkan, satu daerah yang dia sampai, kampung, orang tua belaka dalam 20 orang. Nak masuk masjid, ada satu masjid. Dia pakai scanner. You kena sentuh dulu muka you dekat scanner tu, baru gate buka. You bayang macam mana? Pelancong ni 3 orang, dia daripada Indonesia. Pelancong ni 3 orang, orang tua terkena tentu muka dia 4 kali untuk membolehkan orang ni masuk. Kalau tidak ada yang diregister ke situ, dia tak boleh masuk. You bayangkan macam mana ketatnya dia mengawal, nak mematikan roh Islam itu. Kita ada perkataan ke huruf ke ayat Quran ke apa, yang dalam masjid semua dicabut. Sampai orang taksi tak boleh bagi salam. Orang hotel tak boleh bagi salam. Walaupun kita nampak dia orang Islam. Bayang macam mana. Yang masjid yang kata dia 20 orang itu, semua orang tua yang tak boleh jawab. Yang tak boleh banyak, tak boleh banyak berjalan pun. Ya, mungkin itulah doa-doa orang yang dia angkat Allah untuk membantu orang-orang yang ditangkap semua muda. Sebab mereka jual organ kan. Bayangkan organ yang diambil dari orang dalam tahanan yang didakwa, dituduh, diambil seketika dia masih hidup. Bukan dah mati, masih hidup, dah ambil organnya. Sebab China nak jadi pusat penjual organ terbesar di dunia. Boleh bayang macam mana? Jadi kalau kita baca sejarah balik, sebab itu Umi tidak
tidak kata, bukanlah kata macam rasakan ke apa ke, dah. Artinya kita melihat punya rentetan sejarah nak bunuh Islam dari bumi tu. Lama. Macam penjenayah. Bayang. Ada dia kata seorang tu, orang tua cerita. Orang tua, salah seorang daripada orang tua tu bercerita, dia kata apa? Seorang tu ditangkap. Hanya jawab amin dalam WhatsApp. Dia tak panggil WhatsApp, dia panggil pakai apa? WeChat. Dalam WeChat, kawan tu hantar none, kata moga-moga selamat ke apa ke benda. Dia jawab apa? Amin. Terus masuk penjara. Jawab amin saja. Bermakna semua handphone yang ada di China semua dicantumkan ke polis. Bayang macam mana. Yang kita paling takut kalau itu sampai ke tempat kita. Anak kita memang tak jumpa namanya agama. Anak kita takkan jumpa namanya kan. Sebab itu masa dia pergi di masjid, orangnya tua tapi baca Qurannya. Mereka diharamkan pegang Quran, dia musnah Quran, maka anaknya diajar hafal Quran. Kami tak, anaknya tak boleh baca Quran tapi hafal Quran. Boleh nampak? Ini satu kekuatan yang, satu wartawan yang berjumpa dengan satu keluarga, dia kata kami orang tak ada Quran. Tak boleh baca Quran. Pegang Quran dia anggap salah. Ditangkap, bukan lagi di penjara, bukan tangkap saja. Boleh nampak? Maka dia kata kami menyimpan Al-Quran dalam kepala anak kami. Okey? Sebab itu bila diuji, bila wartawan kata dia baca sebagai kamu sambung. Dia bukan saja sambung dari mula sampai habis balik. Terperanjat, macam mana kamu tak ada Quran tapi ada Quran dalam dada anak. Kita ni masalah ada Quran tapi tak apa-apa. Mereka oleh kerana diharamkan Al-Quran maka dia hafal. Orang tuanya ajar. Sebab itu tanam sayur ke, menjual sayur ke di pasar ke, beraksi macam penjual, beraksi macam petani, beraksi macam berniaga. Sebenarnya hafal, ajarkan anak hafal Quran. Okay. Tengah jual ikan, hafalnya Quran. Anaknya kemat-kamit tu menghafal Al-Quran. Ini contoh bagaimana kekuatan semangat. Makanya kalau kita melihat daripada rentetan dosa yang dia buat, Allah boleh bagi lebih daripada itu lagi.